Bantu channel ini dengan tidak skip iklan, supaya hasil dari iklan itu channel ini dapat terus berkembang. Megat Terawis merupakan bendahara Perak dan bergelar orang kaya bendahara Paduka Raja Perak. Beliau adalah anak kepada daulat yang di-Pertuan Pagaruyung, Megat Terawan. Meskipun berhak mewarisi tahta Pagaruyung, beliau memilih untuk menjadi bendahara Perak dan tidak kembali ke Pagaruyung untuk mengambil alih tahta. Megat Terawis tiba di Perak bersama-sama dengan Sultan Muzaffar Shah I dari Kampar dan mendirikan kerajaan di sana. Namun tidak lama kemudian terjadi perselisihan antara Sultan dan Tun Saban yang akhirnya mencetuskan perang. Sultan Muzaffar Shah I menawarkan jawatan bendahara kepada sesiapa pun yang berjaya membunuh Tun Saban, dan tawaran ini diterima oleh Megat Terawis. Akhirnya Megat Terawis membunuh Tun Saban dan dilantik sebagai bendahara Perak dengan gelaran Bendahara Paduka Raja. Sejak saat itu, keturunan Megat Terawis memegang jawatan bendahara di Perak. Keturunan Megat Terawis kemudian banyak berhijrah dari Perak Tengah, khususnya dari Kampung Gajah ke Kuala Kangsar, kerana Istana Sultan Perak dipindahkan ke sana. Makam Megat Terawis kini terletak di Kampung Gajah Perak, di tebing kanan Sungai Perak. Jabatan Muzium Perak telah memasang papan tanda dan memperbaiki makam ini. Keturunan Megat Terawis yang terkenal termasuk Megat Muhammad Ali, Megat Omar dan Megat Ainuddin. Megat Terawis dikatakan mempunyai hubungan istimewa dengan pokok beringin. Dikatakan beliau sering bermeditasi di bawah sebatang pokok beringin yang besar dan tua. Pokok itu dipercayai mempunyai kuasa ajaib, membawa kebijaksanaan kepada mereka yang duduk di bawahnya. Ada kisah cinta tentang Megat Terawis. Dikatakan beliau jatuh cinta dengan seorang puteri dari negara jiran. Namun begitu, percintaan mereka menghadapi pelbagai rintangan, termasuk perbezaan status sosial dan politik. Walau bagaimanapun, Megat Terawis dan puteri tersebut terselamat dan akhirnya berkahwin. Legenda mengatakan bahawa Megat Terawis pernah bertemu dengan makhluk gaib di dalam hutan. Dia mengalahkan makhluk itu menggunakan seni mempertahankan diri dan ilmu. Sejak saat itu, beliau dihormati sebagai pahlawan yang mempunyai kuasa gaib. Megat Terawis terkenal sebagai seorang bendahara yang sangat bijak dalam menguruskan pentadbiran kerajaan. Dia berjaya mengumpul kekayaan yang luar biasa untuk Perak. Namun ada suatu lagi kisah. Beliau sering membantu golongan miskin dan mementingkan kesejahteraan rakyat. Kisah-kisah ini memberi warna-warni kepada watak Megat Terawis dan menambah perspektif yang lebih mendalam kepada sejarah dan warisan negeri Perak. Keturunan Megat Terawis memainkan peranan penting dalam sejarah dan budaya negeri Perak sehingga kini. Berikut adalah beberapa cara keturunan Megat Terawis telah memberi kesan kepada Perak. Kesinambungan kepimpinan. Keturunan Megat Terawis menjadi bendahara negeri Perak sejak berkurun lamanya. Mereka mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam tadbir urus, kewangan dan pentadbiran. Kepimpinan mereka membantu mengekalkan kestabilan dan kesinambungan kerajaan negeri Perak. Kesan budaya. Keturunan Megat Terawis juga memainkan peranan penting dalam memelihara budaya dan tradisi negeri Perak. Mereka mengambil bahagian dalam upacara tradisional, kesenian dan aktiviti kebudayaan lain. Sebahagian daripada mereka juga mungkin menjadi pelindung warisan seni dan budaya. Sumbangan sosial. Sebahagian ahli keluarga Megat Terawis terlibat dalam aktiviti sosial dan kebajikan. Mereka menyokong inisiatif kemanusiaan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Sumbangan mereka membantu mengeratkan hubungan sosial
dalam kalangan rakyat Perak. Kepentingan sejarah. Keturunan Megat Trawis mengingatkan kita tentang sejarah negeri Perak dan perjuangan nenek moyang mereka. Mereka berperanan sebagai penjaga ingatan sejarah dan warisan yang penting dalam memahami identiti dan pembangunan negeri Perak. Oleh itu, keturunan Megat Trawis bukan sahaja sebahagian daripada sejarah Perak, tapi juga menyumbang kepada masa depan negeri dan pembangunan mampan. Tun Saban merupakan seorang tokoh penting dalam sejarah Perak dan terlibat dalam pertikaian yang memberi impak yang besar pada ketika itu. Selepas mendapat pemerintahan Sultan Muzaffar Shah I ke atas Perak dari tahun 1528 hingga 1549, timbul pertikaian antara baginda dengan Tun Saban, pemerintah hulu Perak. Tun Saban dengan tegas enggan mengakui kewibawaan Sultan Muzaffar Shah. Menurut catatan sejarah, konflik itu timbul apabila Tun Saban enggan menawarkan anak perempuannya, Tun Merah, sebagai gundik kepada Sultan. Perselisihan pendapat ini akhirnya membawa kepada perang penuh antara Megat Trawis yang memimpin angkatan perang Sultan dengan pasukan Tun Saban. Dalam usaha untuk menguasai Perak, Sultan Muzaffar Shah I menggunakan khidmat Megat Trawis yang berjaya menyingkirkan Tun Saban di Cangkat Merah. Tindakan tegas ini menamatkan konflik dan membenarkan Sultan Muzaffar Shah I untuk mengukuhkan kuasanya di wilayah itu. Sebagai mengiktiraf sumbangan berharganya, Megat Trawis dilantik sebagai bendahara negeri Perak yang baru, menggantikan Tun Mahmud yang pulang ke Johor. Tun Saban dimakamkan di tempat yang juga dikenali sebagai Cangkat Merah atau Keramat Tok Merah. Makam ini mempunyai kepentingan yang besar sebagai tapak ziarah dan khazanah sejarah yang penting. Konflik antara Sultan Muzaffar Shah I dan Tun Saban meninggalkan kesan yang berkekalan dalam sejarah dan kemajuan Perak secara keseluruhannya. Kerajaan negeri Perak mengalami zaman ketidakstabilan akibat peperangan. Ketidakharmonian dan ketidaktentuan politik timbul antara kerajaan dan masyarakat akibat konflik antara Sultan dan Tun Saban. Pemergian Tun Saban membawa perubahan dalam kepimpinan, membolehkan Sultan Muzaffar Shah I mengukuhkan kuasa baginda. Megat Trawis yang berperanan dalam kekalahan Tun Saban kemudiannya dilantik sebagai bendahara Perak. Perubahan dalam dinamik kuasa ini memberi kesan yang besar kepada Perak. Namun timbul persoalan, adakah benar Tun Saban yang dikatakan berkuasa di hulu Perak tidak mahu tunduk di bawah pemerintahan Sultan Muzaffar Shah I? Berdasarkan besi penceritaan yang popular disampaikan tadi, tidak diketahui pula apakah puncanya yang sebenar tentang yang menyebabkan Tun Saban tidak mahu tunduk di bawah pemerintahan Sultan Muzaffar Shah I selaku Sultan Perak yang pertama. Sedangkan apabila diimbas kembali, Tun Saban bersama-sama dengan Nahuda Kasim lah yang telah berangkat ke Kampar untuk menghadap Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka terakhir, dan memohon supaya salah seorang putera baginda menjadi Sultan Perak. Ada teori yang menyatakan bahawa punca peperangan antara Tun Saban dengan Sultan Muzaffar Shah adalah kerana Tun Saban tidak mahu memberi anak perempuannya yang bernama Tun Merah untuk dijadikan gundik Sultan. Selain daripada teori yang dinyatakan tadi sebagai punca peperangan Tun Saban dengan Sultan Muzaffar Shah I adalah Tun Saban dikatakan telah difitnah hendak menderhaka dengan Sultan Perak. Berdasarkan maklumat sumber batin, petunjuk dari Allah mendapati bahawa kisah peperangan ini memang benar-benar berlaku dan memang ada pertikaian antara Sultan Muzaffar Shah dengan Tun Saban dalam sejarah Perak. Pertikaian tersebut melibatkan hal yang berkaitan dengan keinginan Sultan Muzaffar Shah yang ingin mengahwini anak perempuan Tun Saban, iaitu Tun Merah.
Tun Saban menolak hajat baginda itu sehingga timbul pertikaian adalah kerana pada masa itu Tun Merah sudah pun bertunang dengan orang lain, iaitu dengan Tun Abdullah. Tun Abdullah adalah sepupu Tun Merah. Menurut Islam dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Agama, adab dan budaya ini menjadi kelaziman dalam masyarakat Melayu yang dipegang kuat. Walau bagaimanapun, Sultan Muzaffar Shah seperti sudah hilang pertimbangan hal agama dalam dirinya. Hanya ingin memenuhi nafsu dan keinginannya sahaja. Akibat penolakan pinangan tersebut, Sultan Muzaffar Shah anggap Tun Saban tidak mahu tunduk kepada pemerintahan baginda dan dituduh menderhaka kepada Sultan. Inilah sebenarnya yang mencetuskan perang besar antara Tun Saban dengan Angkatan Perang Sultan yang dipimpin oleh Megat Terawis. Satu lagi penjelasan, Sultan Muzaffar Shah I sudah mempunyai isteri yang diangkat menjadi permaisuri sebelum berkeinginan untuk berkahwin lagi dengan Tun Merah. Tun Merah hanya dijadikan isteri dalam kategori gundik yang bermaksud di sini isteri tidak rasmi untuk golongan raja. Selepas Tun Saban meninggal dunia, Tun Merah terpaksa memutuskan pertunangannya dengan Tun Abdullah dan berkahwin dengan Sultan Muzaffar Shah, dan Tun Merah tidak diangkat sebagai permaisuri kerana ia dianggap sebagai isteri tidak rasmi, hanya sekadar isteri kesayangan sahaja kepada Sultan. Legenda dan naratif perang ini menjadi sebahagian dari warisan budaya Perak. Penduduk Perak mengekalkan ingatan peristiwa ini melalui warisan cerita lisan, pemeliharaan tradisi dan penghormatan terhadap tapak bersejarah seperti makam Tun Saban. Peperangan ini membawa kesan kepada hubungan Perak dengan kerajaan jiran juga. Konflik dalaman ini berpotensi memberi kesan kepada hubungan diplomatik dan perdagangan di kalangan negara serantau. Secara keseluruhannya, peperangan antara Sultan dan Tun Saban merupakan detik penting dalam sejarah Perak dan menentukan hala tuju Perak pada masa hadapan. Pengaruh ini kekal sehingga kini dan telah menjadi sebahagian daripada identiti dan jati diri negara. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini.